Smart, kita mula pada S, okay, specify ataupun tujuan dia lah. Okay, tujuan projek. Jadi kita dah tetapkan apa projek yang kita akan buat. Contoh dalam slide ni kita akan buat bako seberguna. Jadi tujuan projek tersebut untuk apa? Okay, untuk hadiah pada Hari Guru. Jadi kita tetapkan berapa bilangan yang akan dibuat, 100 unit dan sasaran dia. Okay, ini termasuk bawah dia punya specify itulah nama projek, tujuan, bilangan dengan sasaran. Okay, sasaran ni maksudnya kepada siapa kita nak tujukan projek tersebut. Kedua, smart. Okay, yang kedua M, measurable. Maksudnya sesuatu yang boleh diukur dari segi kewangan dia. Jadi untuk kita ukur ni biasanya kita akan tengok pada kos. Okay, kos untuk menyiapkan projek tersebut. Jadi untuk menyiapkan projek, kos yang terlibat yang pertama adalah kos bahan. Okay, kat dalam kutip tu dia tulis kos bahan dan alatan, tapi biasanya kita lebih kepada kos bahan lah, sebab bahan ni akan kekal pada produk yang akan dijual tu. Okay, dan kalau kita tengok di slide ni, untuk menyiapkan bakul seberguna tadi, kita perlu gunakan bahan seperti kertas keras, kertas warna, gam, cat penyembur, reben, labuci. Jadi bahan-bahan yang akan digunakan ni kita akan kira lah berapa bilangan yang diperlukan. Jadi untuk contohnya untuk kertas, untuk memastikan 100 unit bakul kita perlukan 100 keping kertas. Jadi kita kira kos untuk kertas ni adalah 150. Bagi 100 unit 150, jadi jumlah dia 150 lah. Jadi sebenarnya untuk kos unit tu harga dia adalah RM1.50 tu. Kos seunit dia RM1.50. Jadi kamu darabkan dengan kuantiti 100 keping, dia akan dapat 150 lah untuk jumlah dia. Boleh Untuk pengiraan kos bahan bahagian ni kuantiti didarabkan dengan kos seunit. Patutnya seunit ni ialah RM1.50. Bukan 150. Ya, betul. Jadi untuk kertas warna tu untuk menyiapkan 100 buah bakul diperlukan 50 keping. Jadi kalau sehelai ataupun sekeping 50 sen, kamu darabkanlah 50 keping dengan 50 sen akan dapat RM25. Jadi tu secara umum lah. Setiap bahan-bahan dia. Jadi kalau contohnya bahan macam glue. Glue kalau kata yang ni 3 tin ataupun 3 tube ataupun 3 bekas. Sama juga satu unit RM3. Jadi kamu darabkan dengan bilangan tube dia. Jadi keseluruhan dia kalau kita tengok, kita jumlahkan semua sekali lah. Bahan yang pertama. Jadi cikgu, cap penyembur pun betul. Kita akan ambil kos dia. Ribbon pun sama sebagai hiasan dia. Labuci pun sebagai hiasannya. Gunting kita tak kira kan? Gunting kalau boleh untuk yang alatan ni kita asingkan lah. Sebab alatan ni dia tak masuk dalam bahan. Dalam bahan, ya. Pengukur dan stapler pun kita asingkan. Pembaris pun sama, pensel pun sama, dan getah gelong kita masukkan kan? Getah gelang boleh masukkan. Dia apa saja bahan yang kekal pada produk tu kita boleh masukkan pada kos bahan. Jadi berapa jumlah dia semua ni? Ini 20. Siapa yang dah kira tu tadi? Kita kira sama-sama. Semua kira sama-sama. 210. 210. Betul ke? 210 semua dapat ke? 220. 150 tambah dengan 25 tambah dengan 9 tambah 12 tambah 6 tambah 6 lagi dan tambah RM2. 210. So, cikgu tuliskan kat sini 210. Siapa yang jawab tadi? 210.
Kita betulkan dulu lah Cikgu Rizwan Boleh. Okey. 210. Okey, boleh kat sini dia punya untuk pengiraan kos. Pengiraan kos ni penting ni. Betul. Ini yang paling penting. Apa-apa projek pun mesti ada pengiraan kos dia. Betul. Okey, yang lain boleh faham macam mana dapat 210 tu? Boleh. Okey, good Kalau tak faham bagi tahu tau, sebab kita nak semua faham terus, jangan nanti-nanti. Kalau boleh sekarang juga Tak tahu. Apa tu? Tiba-tiba tak tahu. Muhaimin, awak ada tadi. Kita kira. Kenapa tak tahu pula? Tahu sikit. Okey, sekarang ni tahu tak macam mana dapat 210 di sini? Ini 210 ni adalah hasil daripada campuran hasil daripada hasil tambah bagi semua jumlah yang ada daripada yang cikgu tik ni semua. Sebab ni kos bahan kita sebenarnya ialah ini adalah untuk kos bahan sahaja. Kita ambil kos bahan sahaja. Jadi kos bahan sahaja ialah semua yang cikgu tikkan ni lah, Cikgu Rizwan dah sebutkan tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 bahan yang digunakan untuk projek bakul tadi. Itu yang dapat 210. Bahan ni apa saja yang kita guna habis lah maksudnya. Betul. Bila kita guna dah habis. Untuk projek tu habis lah. Macam gunting ni bila kita guna, gunting tu masih lagi ada kan. Boleh guna lagi untuk projek yang lain. Sebab tu kita tak jadikan dia sebagai kos bahan. Itu adalah alat Gunting tu adalah contoh alat. Boleh faham ke Muhaimin? Boleh cikgu. Untuk pengiraan Muhaimin dia macam ni. Kalau katakan macam kertas keras tadi tu, satu unit dia RM1.50. Tapi kamu nak 100 unit, jadi kamu darab je lah RM1.50 dengan 100 unit. Ni sebenarnya dia adalah RM1.50. Cikgu saya nak tuliskan sikit. Okey, ni yang betul. RM1.50 bukannya 150. Yang ni tak betul. Boleh Muhaimin? Boleh cikgu. Okey. Alright. Kita pergi slide seterusnya lah. Okey, thank you. Okey, jadi kos yang kedua yang terlibat adalah kos upah. Kos upah ni biasanya untuk siapa? Untuk siapa? Kos upah. Biasa dengar kan kos upah. Upah ni siapa yang betul dapat? Pekerja. Betul. Jadi kos upah ni adalah kos yang kita bayar kepada orang yang menyiapkan produk tersebut. Orang yang menyiapkan produk tu lah ataupun kerja kita. Jadi senang cakap, kalau biasa kerja ni kita panggil makan gaji lah. Dapat gaji Jadi untuk kos upah ni dia ada melibatkan 3 perkara lah. Yang pertama pekerja, yang kedua dia punya tempoh masa dia, dan yang ketiga tu kadar upah dia. Ada 3 benda lah di bawah kos upah ni. Contoh kalau kamu nak siapkan satu produk tu, kita tengok yang diberi pada slide lah. Yang diperlukan untuk menyiapkan produk tu 5 orang. Jadi kita dah ada 5 orang. Jadi untuk setiap pekerja tu dia perlu bekerja selama 8 jam untuk menyiapkan kerja tu dalam tempoh masa 2 hari. Dan siap. Untuk siapkan lah. Dan upah untuk setiap jam adalah RM5. Jadi kita darabkan semua sekali lah. Bilangan pekerja darabkan dengan masa bekerja dia. Berapa ringgit setiap jam dan berapa hari untuk disiapkan. Tempoh masa dia. Boleh faham? Anak-anak faham ke ni? Yang pertama bilangan pekerja, berapa orang yang akan menyiapkan produk tersebut. Yang kedua ni upah dia, berapa yang akan dibayar kepada pekerja tersebut. Jadi upah ni biasanya kita kira berdasarkan jam lah. Jadi untuk contoh ni RM5 1 jam. Dan untuk menyiapkan kerja tersebut memerlukan 2 hari. Yang mana setiap hari tu bekerja selama 8 jam. Jadi kamu darabkanlah semua sekali. 5 darab 8, darab 5, darab 2. Akan dapat 400. Boleh ke? Anak-anak faham? Faham. Okey, good.
Okay, ada soalan tak sampai sini? Tak ada. Ada. Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu nak tanyalah sebelum Cikgu Rizal sambung. Ingat tak lagi tadi, projek ni untuk berapa unit? Bakul sudah guna untuk berapa unit? Bakul yang nak dibuat ni sebenarnya berapa unit semua sekali? Unit. Ha? 100. Okey lah, 100. 100 unit. Betul. 100 unit Ada jawapan lain? Tak ada. Okey, memang betul lah jawapan dia 100 unit. Okey, jadi dia dah agak dah 1 unit sepatutnya boleh siap dalam 2 hari. Menggunakan berapa orang? 5 orang. 5 orang. Agaknya boleh tak dia buat dalam masa sehari? Boleh kot. Boleh? Tak boleh. Rasanya boleh kot kalau buat sehari, tapi dia kerja pukul 7 pagi sampai 12.30 malam. Jadi tadi sebenarnya dia dah target 2 hari. 2 hari ni maksudnya kerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Selalunya? 7 pagi hingga 12 malam. Tak. Kalau 2 hari? Ni 2 hari di sini. 2 hari di sini agaknya mula kerja daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Macam biasalah waktu orang bekerja kan, biasa pukul 8 ataupun 8.30 mula sampai pukul 5 petang. Jadi boleh targetlah 2 hari. Tapi kalau dia nak buat sehari, tak mustahil boleh buat, tapi dia kena start pukul 7 sampai pukul 12.30 malam. Itu dia boleh siapkan juga dalam masa sehari. Tapi tak mungkin lah kan, biasa orang penat kan kerja dalam sehari. Sebab tu dia buat 2 hari di sini. Berpada-padalah mengikut kemampuan pekerja. Alright. Okay, Cikgu Rizal boleh sambung kan? Okay, ni ada pengukuran pengajian kewangan. Okay, dan kos yang ketiga lah. Okay, di bawah kos yang ketiga di bawah kos marah adalah kos overhead. Okay, kos overhead ni sebenarnya apa-apa kos selain daripada kos upah dan juga kos bahan. Okay, boleh dengar ke? Boleh. Awak pernah buat tak pengiraan kos ni masa sekolah rendah dulu? Tak. Betul ke? Yang lain? Yang lain? Tak. Tak pernah juga? Sebab cikgu dapat info daripada kelas lain. Mereka dah belajar katanya masa kat sekolah rendah. Macam mana nak cari kos, kos bahan, kos upah, kos sampingan, ada. Kos overhead ni nama lain dia ialah kos sampingan . Kos overhead ni nama lain dia ialah kos sampingan. Okay, jadi kos sampingan tu contohnya seperti di kat sini, seperti dalam jadual ni Cikgu Rizwan kan? Ya. Dia selain daripada kos upah dan juga kos bahan. Ya. Apa-apa sajalah, contoh yang dia bagi tu bil elektrik, bil air, bil telefon. Okay, selain daripada tu mungkin pengangkutan. Ya, betul. Yang ada kaitan dengan projek tau. Yang ada kaitan dengan projek je masukkan. Yang tak ada kaitan jangan masukkan. Yang memang ya. Contoh lagi mungkin sewa tapak. Nak berniaga, kalau nak berniaga bulan Ramadan ada kena bayar sewa tapak, kena kira lah. Betul. Okey. Jadi anak-anak tahu bagaimana nak kira kos ni? Berapa bil elektrik? Okey, bil elektrik untuk projek bakul tu berapa ringgit? Sehari? RM7. RM7. Jadi kenapa kat sini dapat RM14? Seminggu. Jumlah. Untuk seminggu. Jumlah untuk seminggu? Darab 2 hari. Darab dengan 2 hari. Sehari RM7. Ya betul, sehari RM7. Jadi kalau 2 hari darab 2 maksudnya RM14. Bil air pun sama, RM4. Digunakan selama 2 hari maka RM8. Bil telefon pun sama. Kenapa ada bil telefon ni buat basket? Siapa tahu? Kenapa? Kenapa bil telefon pun masuk? Apa tahu?
dah tentulah bil telefon ni untuk dia untuk berhubung dengan dia pembekal. berhubung dengan pembekal ke, untuk dia berhubung dengan pelanggan ke, mana ada pelanggan yang booking kan. Dia booking air madu ke, dia booking dia booking tembikai ke apa. Jadi dia terpaksa gunakan juga telefon tu. Nak confirmkan balik. Itu kegunaan telefon di sini. Alright, jadi jumlah sama sekali ialah 26. Ini adalah jumlah kos untuk overhead ataupun kos sampingan selama berapa hari? 2 hari. 2 hari. 2 hari. Betul. Untuk menghasilkan berapa unit bakul? 100 unit. 100 unit. Betul. Untuk 100 unit bakul. 100 bakul. Cikgu tuliskan sikit. Ya, hantar lepas ni ada yang alright.